Serangan gerila Katanga di Elizabethville, Kongo 1961. Pada 30 Jun 1960, Kongo telah mendapat kemerdekaan dari Belgium. Selang 5 hari kemudian, tentera Kongo memberontak dan menyebabkan keadaan menjadi huru-hara, termasuklah beberapa serangan ke atas rakyat Belgium di sana. Pada 11 Julai 1960, Belgium mengerahkan pasukan paratrooper ke Kongo tanpa meminta izin kerajaan Kongo yang berpusat di Leopoldville untuk melindungi warganya. Keadaan menjadi semakin kusut apabila pada tarikh yang sama pemimpin politik tempatan Moise Tombe mengisytiharkan wilayah Katanga yang kaya dengan galian merdeka dari Kongo. Jejak ini diikuti pula oleh wilayah Kasai Selatan sebulan kemudian. Pada 14 Julai 1960, Majlis Keselamatan PBB mengeluarkan resolusi 143 meminta Belgium menarik keluar tentera mereka dari Kongo. Pasukan pengaman kemudiannya dibentuk dengan nama United Nations Operation in Congo atau UNOC. Dan menjelang Julai 1961, pasukan ini mengandungi 30 negara dengan 19,828 anggota pengaman dan 2,000 petugas awam. Walaupun majoriti tentera Belgium telah ditarik keluar dari wilayah-wilayah Kongo, tetapi masih terdapat kira-kira 510 pegawai tentera Belgium dan tentera upahan yang menyokong Tombe di wilayah Katanga. Mike Hoare, ketua pasukan tentera upahan yang dikenali sebagai 4 komando dan kemudiannya mengetuai pasukan 5 komando. Pada tahun 1961, kontijen tentera pengaman dari Malaya telah berlepas ke Kongo dengan menaiki kapal SS Blatchford di Port Swettenham, kini dikenali sebagai Port Klang. Kontijen ini mengandungi pasukan-pasukan dari Batalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja dan 101 anggota berserta 14 buah kenderaan peninjau Ferret dari Sea Squadron 2 Regimen Peninjau. Setibanya di Mombasa, Kenya, pasukan peninjau ini diterbangkan ke Elizabethville, Kongo dan diletakkan di bawah pemerintahan Indian Independent Brigade Group yang diketuai oleh Brigadier R.S. Noronha bersama-sama dengan Batalion Tunisia, Batalion Ethiopia, Batalion Irish, Batalion Gurkha, Batalion dari Regimen Madras dan juga sebuah batalion dari Brigade Rajputana. Di Elizabethville, situasi adalah sangat tegang. Kesemua jalan masuk dikawal oleh checkpoint tentera bagi memastikan tiada senjata di seluduk masuk. Trup nombor 3 di bawah pimpinan Lieutenant Lee Ah Pau diletakkan bersama pasukan Batalion Kedua Regimen Kelima Gurkha untuk mengawal lapangan terbang Elizabethville. Pada 12 September 1962, trup pimpinan Lieutenant Lee telah diarahkan mengiringi satu seksyen dari unit Gurkha untuk meninjau kawasan Lima Batu ke utara lapangan terbang. Kereta Ferret Lieutenant Lee mengetuai kumpulan ronda diikuti oleh Ferret Kedua Kopral Muhammad Yusof, ketiga Sarjan Abdul Razak dan Ferret yang terakhir Kopral Edward Skarding. Pasukan Gurkha diketuai oleh Major Gupta menaiki 2 Land Rover yang berada di tengah-tengah konvoi. Setelah meronda selama 3 jam dan tiada tanda-tanda kehadiran pasukan pemberontak di situ, mereka berpatah balik dan melalui persimpangan yang dikenali sebagai Martini Junction. Kira-kira selepas 1 kilometer, mereka telah dihalang oleh lebih 40 tentera pemberontak Katanga yang tiba-tiba muncul diketuai oleh seorang tentera upahan kulit putih. Pemberontak mula mengepung dan enggan mematuhi arahan supaya beredar. Tentera Gurkha telah melompat turun dari Land Rover mereka dan mengambil posisi, sambil Major Gupta menjerit, "Do something, Lieutenant," ke arah Lieutenant Lee. Seketika itu juga, pemberontak melepaskan tembakan ke arah Lieutenant Lee. Dan semasa berlindung di dalam turret, Lieutenant Lee menghubungi HQ, melaporkan situasi berkenaan dan pada masa yang sama memberi arahan kepada komander-komander Ferret yang lain supaya bersedia menembak dengan Browning machine gun yang dipasang pada setiap Ferret. Dia juga mengarahkan tembakan dibuat ke arah Ferret yang diketuainya jika musuh berjaya menghampiri tanpa perlu memikirkan tentang keselamatan dirinya. Mereka juga diingatkan supaya tidak membazirkan peluru. Lieutenant Lee kemudian mengarahkan setiap Ferret menjarak dan mengambil kedudukan manakala pemberontak terus-menerus menembak dan melontar granat ke arah mereka. Dari jarak hanya 20 ela,
Posisi menjarak diambil bagi mengelakkan ferret disambar api jika salah satu terbakar akibat penggunaan granat oleh musuh. Selepas ferret melepaskan tembakan shock burst dengan Browning, pemberontak berundur dan melarikan diri. Apabila penggeledahan dilakukan, mereka dapati pemberontak meninggalkan 2 mayat dan banyak senjata-senjata seperti rifle, peluru termasuklah pelancar roket. Insiden ini telah menunjukkan kebolehan, kecekapan dan disiplin pemimpin dan anggota-anggota pasukan peninjau yang mampu bertindak secara profesional dalam situasi genting. Lieutenant Lee Ah Pao telah dianugerahkan pingat Panglima Gagah Berani PGB pada 3 Jun 1964. Major Lee Ah Pao dilahirkan pada 9 Oktober 1937 di penempatan kecil Rompin di Negeri Sembilan. Dia adalah anak kedua tetapi anak lelaki tertua di antara 6 beradik. Ayahnya Lee Seng adalah kontraktor umum yang berpihak kepada British, sementara ibunya Mesah binti Ahmad berasal dari Sulawesi, Indonesia. Major Lee menerima seruan untuk bergabung dengan tentera setelah menyaksikan kekejaman ketika Jepun menawan tanah Melayu dari British semasa Perang Dunia Kedua. Major Bersara Lee Ah Pao menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 82 tahun. Mendiam meninggalkan isteri Alice Tan, 5 anak dan 8 cucu. 1 September 2020, pengembumian wira negara kita Major Lee Ah Pao, Panglima Gagah Berani PGB, dimulakan dengan upacara pengembumian di Gereja Visitasi, Seremban pada pukul 10.30 pagi hari Selasa, 1 September 2020. Kira-kira 50 orang hadir untuk upacara pengembumian. Sekian.